Assalamualaikum, dengar tak suara saya? Waalaikumsalam, doktor. Okey, macam mana sihat korang? Alhamdulillah. Macam mana sihat ke? Ada kat rumah ke, dekat asrama ke, kat kampus ke, mana tu korang? Kat rumah. Bagus, Kat rumah. kat rumah. Rumah, macam tu lah. Sekarang fleksibel, duduk rumah pun tak apa. Macam mana cuti boleh? Okey cuti. Tak habis. Aduh sian, dah makan belum korang? Oi. Macam tak ada tenaga je semua. Ya betul. Tengah Dah makan. Tengah makan. Makanlah. Tak apa Ini kejap je ni. Tak benda sangat pun. Okey, jadi kalau saya terlaju ke, suara tak clear ke, bagi tahu Jangan segan-segan. Okey. Jangan segan, okey. Jadi jom saya share apa benda saya dah nak pass kat korang. Sekejap share screen sekejap Include computer sound, kita ambil screen lah, barang ambil window. Okey, yang ni SolidWorks biar dulu. Okey. So okey, so sekarang saya dah share dekat Author beberapa benda lah untuk korang. Okey. First kali dekat learning material ni, tiba terang. Okey. Learning material dekat assembly modeling kalau korang perasan, saya dah bagi korang dia punya ni nota ini dalam bentuk PDF dengan ni apa nak kena download. File SolidWorks kena download. File tu juga ada dekat WhatsApp, saya dah bagi. Okey. Dan masa yang sama juga saya bagi juga video tutorial yang kau boleh follow lah kalau terlepas sesi hari ni. Sekejap ni kawan-kawan ni. Ada dua. Part 1 dengan part 2 lah. So apa yang kita buat hari ni, saya dah buat video tutorial. Jadi boleh follow. Okey. Video tutorial simple lah, kalau pergi dekat YouTube dah ada lah bendanya ni. Ni video tutorial dia lah. Ni, yang ni. Okey, yang ni Cover a new tutorial. So dah buat lah. Jadi kalau kelas ini terlepas, boleh tengok lah. Okey. Sebenarnya dah terlewat banyak ni pada student lain. Kalau perasan lah, saya lah silap. Saya sibuk sangat. Dan saya buat beberapa video yang lain lah. Dan minggu ni juga saya akan cuba share projek korang lah. Projek yang korang kena buat. Okey. Yang tu buat simple-simple je. Jangan risau. Okey. Lepas tu seterusnya, apa yang korang belajar hari ni, saya nak minta korang hantar lah dalam masa seminggu. Saya letak dekat sini. Dekat individual activities. Okey, jadi yang kita buat hari ni, minta korang assembly. Lepas tu korang hantar lah dekat ni. Hantar kat sini. Hantar yang kat Author kan, cubalah belajar guna kan. Cuba belajar guna pelan-pelan. Okey. So, itu je nak bagi tahu. Okey, jadi hari ni saya dekat stream. Okey. Jadi hari ni kita relax slow. So pada yang belum, boleh download dulu. Download dulu video file nak kena guna. Lepas tu korang ni, kalau tak tahu nak download kat mana, pergi pada YouTube ni. Dekat bahagian description ada dia punya. Ni, description dia ada download dia ni. Download pas. Jadi bolehlah saya pass dekat kita punya WhatsApp. Saya bagi dua-dua lah. Ada dua video. Kau boleh tengok dekat. Itu kalau tiba terlepas kan. Okey. Dua video. Assalamualaikum and good day. My name is Azli Nawawi. Okey. So setakat ni ada soalan tak? Sebelum kita gerak, kita proceed. Okay, dua video dah ada. Dua tutorial boleh tengok. Okey, so ada apa-apa tak sebelum kita proceed? Doktor. Ya. Yang projek tu individu ke grup? Group. Projek tu macam saya brief kan. Cara kasar, korang kena identify, korang kena lukis. Kena lukis satu produk. Maksudnya dia punya parts by parts kena lukis.
Yang macam hari ni punya lah, contoh hari ni punya part kan, kau kena lukis, lepas tu kena, kalau ada partnya banyak, bagi sikit seorang. Kalau partnya banyak, bagi sikit seorang. Lepas tu seorang lukis lah 5 ke 6 ke atau lebih. Lepas tu pasang, assemble. Yang kita hari ni kita akan belajar pasang lah kejap lagi. Pasang-pasang, lepas tu kena buat pergerakan, lepas tu kena buat video tutorial, video presentation. Lepas tu ada report, macam yang dulu-dulu punya, standard punya projek. Macam tu. Tu lah ceritanya. Jadi sebenarnya korang kena pilih dulu apa nak lukis. Cuba fikir dalam satu grup. Nak lukis apa, saya bagi dia punya instruction. Saya share dekat outer dengan kat WhatsApp untuk korang. Okay. Okay, ada soalan lagi tak? Okay, baik. Baik kan? Boleh faham kan? Dia simple je. Okay, benda simple. Dia tak menakutkan sangat pun. Okay, buat je. Yang penting ada buat. Okay, yang penting ada buat. Tu yang penting. Itu yang penting. Okay. Jadi sila download yang Flywheel Press tu. Nanti korang akan dapat macam ni lah. Ada banyak parts. Macam ni. Ada beberapa. Ni. Download dulu ni. Dia ada adjustable rod. Ni dah assemble lah. Ada bolt 1, connector rod, coupling, handless assembly, main body. So, kita nak lukis benda mula, leceh. Jadi kau download je, lepas tu kita belajar guna. Kita belajar guna. Okay. So, kalau dah download, okay, download juga nota. Nota dia PDF tadi mana pergi? Sekejap, PDF. Alamak, terbuang pula. Sekejap sekejap, PDF tadi saya taruh mana? PDF saya buka balik lah. Okay, ni PDF dia. Okay. So ni kita akan pasang benda ni lagi ni. Ni. Okay, ni. Bendanya. Nama dia Flywheel Press. So, nanti kau punya projek macam ni rupa dia lukisan. Kau kena lukis sampai siap dapat macam-macam beginilah contohnya. So, hari ni kita akan buat assembly. Kita akan masukkan. Hari ni kita belajar apa? Mari tengok kita akan buat assembly. Kita akan belajar masukkan komponen by komponen. Kita buat mating. Mating ni nak pasang. Kalau bahasa kasar dipasang, bahasa pasar dikasang pasang. Okey, lepas tu kita nak buat, tengoklah apa lagi yang ada, feature-feature yang ada, kau nak faham manipulate dan sebagainya. Ya. Apa? Tak dengar suara apa? Tak dengar, mendalam je suara kau. Oh, share screen. Share screen ke? Oh, ya Allah, lupa lah. Terlepas. Okey. So, jangan lupa download nota ni. Jangan lupa dua benda kena download hari ni. First kali yang ni, dia punya ni, part-part ni kena download. Okey, part ni kena download. Okey, jangan lupa. Okey, minta maaf lupa. Saya dah bagi link. Lepas tu nota PDF download untuk kegunaan kita hari ni. So projek kau orang rupa macam ni lebih kurang. Kau kena lukis, sikit seorang lukis, ada lukis skru, ada lukis handle, ada lukis bracket dan sebagainya. Ada pasang lah. Pasang, lepas tu dah siap, ada beberapa benda nak kena buat. Lepas tu kau orang buat report, lepas tu present. Tu je untuk SEM ni. Tak susah pun. Dia renyah sikit lah, tak susah. Okay. Jadi hari ni nak belajar apa hari ni? Hari ni kita akan belajar ni. Hari ni kita akan belajar cara buat assembly, pemasangan. So hari ni kita lukis kan. Biasa kita lukis part by part. So hari ni kita akan belajar pasang lah. Lepas tu kita akan belajar masukkan komponen one by one. Masuk komponen. Lepas tu mating. Mating ni kalau bahasa pasarnya, pasang lah. Macam pasang yang ini matching dengan ni. Lubang ni matching dengan lubang ni. Macam tu lah mating. Lepas tu ada beberapa assembly specific aspect. Okay, kita boleh tengok. Lepas tu kita boleh masukkan sub assembly. Lepas tu kita tengok part configuration. Simple je. Okay. Lepas tu lepas assembly, file dia nama dia lain tau. Sebenarnya file dia nama SLDPRT kan. Sekarang lepas assembly nama file SLD ASM. Maksudnya SolidWorks Assembly. Tu kan. So nampak jenis dia, file tak assembly. Okay. So inilah bendanya. Kita akan pasang. Okay. Yang kita akan pasang ini bendanya. Kalau tengok. Okay. Dia ada ni. Ada pressing part. Ada main body. Main body. Lepas tu ada bolt. Ada bolt ni. Ada bolt. Saat ni lepas tu ada coupling. Ada adjustable rod. Okay, ada. Kita pasang yang atas ni siap-siap. Lepas tu kita panggil sekali arung. Nama dia. Dia dah pasang.
kita panggil satu sekali kumpulan nama dia sub assembly. Kalau assembly maknanya satu part tu. Kalau sub assembly macam adik-beradik, kita dah pasang-pasang dan kita panggil semua. Tu sub assembly. Yang ni. Sub assembly. Ni. Okay, kalau misalnya kita pasang part ni dengan part ni kita panggil assembly. Bila parts assembly, tapi bila parts pasang dekat luar, macam kalau kita pasang kereta, pasang steering dulu, baru kita pasang ke dashboard, kita panggil steering tu sebagai sub assembly. Tu nak kena faham. Lepas tu kalau kita buat assembly, dia kena ada satu ibu dia yang kita panggil. Ibu dia akan jadi base part. Maksudnya semua part lain akan datang pada ibu dia. Ni datang kemari, yang ni masuk ke sana, yang ni masuk ke sana kan. So ada satu part yang akan jadi orang kata tapak dia. Ataupun panggil main body, main part dia kata, atau mak dia. So first kali kita kena identify lah. Kalau dapat assignment assembly kena identify mana satu dia punya main body. Maksudnya satu tempat yang semua benda datang kat dia, dipasang dekat dia. Dapat bayang tak? Ada soalan setakat ni? Tu teori dia. Okay? Okay. So jom boleh start. Korang dah buka SolidWorks? Hello, hello. Testing 1 2 3. Dah boleh start belum? Okey tak? Dengar tak? Boleh ya, lepas ambil masa. Ambil masa. Bagus, tak apa. Kita tunggu okey. Masa korang ada lah buat. Ni takut diam je kan. Kita pun tak tahu. Okey, tak apa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ni kita buat kejap lagi. Okey, saya bagi korang 5 minit. Dapatkan semua file. Lepas tu korang ni. Korang buka SolidWorks. Doktor, Ya, ya. dia tanpa Kenapa, login kenapa? pun boleh download kan? Apa yang mana? Kalau nak download tanpa sign up pun boleh kan? Boleh, boleh. Awak tunggu je. Dia sign up tu dia macam saja dia. Awak tunggu kejap nanti dia buka. Dia boleh untuk download. Yang penting, mari saya tunjuk kadang kita keliru kan. Okay, bila kau buka dekat situ, ni macam ni kan. Dia bila dapat buka ni dekat sini guys. Atas ni. Klik sini. Ni. Dekat download ujung ni. Tak payah sign out. Tak payah. Okay. So klik download. Tapi dia akan sign out. Kau biar je. Nanti dia akan dia akan buka download video terus. Jadi jangan risau. Boleh je tu. Boleh je. Kalau malas dekat Otter saya dah share yang dah siap download. Zip file. Tahu kat WhatsApp saya share sekali lah zip file je Kat WhatsApp share zip file. Sekejap mana dokumen. So OneDrive. Lecture material. So ni Flypress. Kena saya share dekat WhatsApp. Okay. So boleh buka WhatsApp download. Pun boleh. Pun boleh. Okay, pun boleh. Cuba Doktor. dulu download. Ya. Satu grup berapa orang? Saya pun tak tengok betul-betul lah. Saya bagi tahu kendian. Macam 5 orang. Korang Okey. ada 20 orang kan. 4 atau 5 orang lah. Macam tu. Dia tak boleh ramai sangat. 4 atau 5 orang. So dah boleh ni lah. Dah boleh tengok lah. Okay. Dah boleh tengok lah nak lukis apa. Nanti saya share instruction dia sekarang. Lepas kelas ke kan. Okay. Cuba download. Download tu.
Okey, jom. Okey, jom bila tengok nota, boleh start kawan-kawan? Boleh perlahan-lahan Kalau laju bagi Boleh, tahu. Doktor. Okey, bagus. Okey, bila tengok nota, first kali kita kena buka new document lah. Ni baru untuk korang. So, new document buka lah guna apa? New file ke. Okey, new file je macam ni kan. Macam biasa new file macam dulu. Okey, buka. Dan klik yang mana agak-agak hari ni. Cepat, teka. Assembly. Yang ni. Assembly, betul. Betul. Awak dah lulus. Okey, assembly. Okey, kau dapat macam gini. Okey, yang ni standard. Yang ni standard maksudnya ni dia dah kata mana part yang kau nak masukkan. Dia kata bikin assembly. So dia dah buka window yang bawah ni. Window tu memang standard, memang ada. Okey, memang standard ada. Okey. Lepas tu yang ni dia suruh masukkan file. Okey, dia suruh masukkan file. So yang ni boleh guna tapi saya tak berapa suka. Cara saya ialah tutup dulu. First kali kena identify kat mana kau save kau punya parts tadi. Kat mana kau save? Okey, identify folder mana. Lepas tu pergi dekat kanan sekali dia ada file explorer. Nampak tak? Kanan dia ada ikon-ikon tu file explorer. Okey, pergi kat file explorer, lepas tu tekan, lepas tu cari kat sini. Cari balik dekat yang desktop kau orang ni, mana kau taruh kau punya folder yang kau download tadi untuk part tu. Make sure folder tu dah unzip tau. Kalau yang dia kan dalam zip file kan. Make sure dia dah unzip jadi macam ni baru kita boleh buat ni. Kan dia bila download mula-mula kan dia rupa dia macam ni. Kan? Make sure dah unzip biar dapat folder. Macam ni. Sampai nampak dalam tu ada semua parts baru kita boleh buat cara macam saya tunjuk dah ni. Okey. So yang ni kat desktop ni klik buka. Okey. So ingat folder mana? Cari folder mana yang korang ni. Macam saya punya folder kat bawah ni. So lecture material sampai apply press sampai dapat macam ni. Sampai dapat buka sampai nampak label macam ni. Ni. Sampai nampak. Okay. Dan saya cerita kenapa saya prefer. Sebenarnya cikgu saya ajar dulu. Dia pun buat macam ni. Saya rasa ni paling best sebenarnya. Okay, paling best lah. Nampak best, nampak pro. Kenapa kita prefer guna cara ni? Dapat tak macam saya? Cuba buat dulu. Dapat. Cepatlah kau orang ni, bagus. Cukup makan ni budak-budak ni. Okay. So first kali, bila tengok nota, dia suruh panggil apa parts yang pertama kalau tengok. Okay, insert component ni kita boleh skip. Tak payah tengok ni, serabut je. Okay. Di bawah sikit, alamak unlock bawah sikit. So tengok parts yang pertama. Ni belajar assembly. Kena belajar ni dulu patutnya. Patut belajar ni dululah korang. Baru kita buat. Tak apalah. Kita buat teruslah. Ni saya bagi tutorial kita tengok. Kejap lagi lah kita ni. Kita buka dulu. Aduh, tak teringat. Patut ajar korang ni dulu. Okey, tak apa. Kita buat ni dulu. Kita main terus kita terus buat buat ni dulu kan. Okey, jom. First part yang diminta panggil adalah ibu dia. Iaitu ibu dia nama dia main body. Main body. Ni. Main body. Okey, mak dia. Panggil dulu mak dia. Jom. So dalam ni cuba cari which one is main body. Ni main body. Ada kan? So, ni kena tengok. Saya pergi dekat main body. Bila saya rapatkan nampak dia akan keluar. Dia tunjuk terus preview. Macam mana rupa main body. Jadi tahulah mana part yang kita nak kena panggil. Which one is the right one orang kata. Okay, click on the main body. And then hold on your mouse. Okay, hold the left button. Click on the main body. Go to main body. Lepas tu hold on the left button of the mouse. Drag it out. Tarik keluar. Sampai jumpa macam saya. Dah lepas. Tak apa. Dapat tak? Macam tu. Dapat? Drag tau. Semula. Okay, main body. Okay, sampai rupa dah nyala biru macam ni. Okay. Until it is turn into blue color. And then go to that one. And then on your mouse, guys. On your mouse, hold the left button.
click and hold, drag it out, tarik. Macam tu. Kalau macam saya ni terlebih pula, kau nak delete, tekan, lepas tu tekan delete. Yes, buang. Berjaya tak? Macam mana kawan-kawan, berjaya tak? Berjaya, mantap. Okey, jom kita main mouse dekat kita punya body. Dia lebih kurang sama. Okey, so zoom in, zoom out macam biasa. Okey, mouse dekat roller. Guna roller. Zoom in, zoom out. Try main. Dapat tak? Okey. Zoom in, zoom out. Okey, kau nak rotate. Hold roller, pusing. That one is rotate. Okey. Okey, yang ni ibu dia. Okey. Dah settle. So next. Next aku kena panggil. Apa part saya kena panggil next? Pressing part. Pressing part. Okay. So go back to SolidWorks. Pergi cara tadi. Klik dekat ujung ni File Explorer. Once again. Click and then try search for pressing part. Okay, this one. I can see it. Can you see it, guys? Pressing part. And you can see the review here. The preview here. Sorry. The preview. Same like this. Pressing part. Okay. So use the same method as before. Okay. Go to pressing part. Okay. Make sure it is turned into blue. Okay. And then hold the left button of your mouse and then drag it out like this. And just put it anywhere in front of the main body like that. Okay, yang ni just click OK lah. Dapat tak? Dapat, hebat. Okay. So, okay. Nampak kan? Okay. Okay, now we have two parts. First the main body and then we have the pressing part. Okay. But if you go to the left of the screen, you can see the history. The main body have F letters in front of the name. But the pressing part is nothing. Meaning that the main body is fixed. Okay, fixed. Fixed sebab apa? Because this is the mother, this is the base part, it should be fixed. Meaning that it cannot be moved. But for the pressing part, if you go to the pressing part and you go hold the left button on your mouse, you can move it. Okay, you can try to move the pressing part. Go to the part and hold the left mouse button and try to move it. So that is how you move the parts from point A, point B or anything that you like. Okay, this is how we move the parts. Okay, nampak gerak? Hold. Try to play. Come on. Boleh tak? Boleh. Okay. Jangan lupa. Okay, so hold the left mouse button, make you move the parts. But if you hold the right mouse button, you can rotate the part. Okay, try to play around. This one is quite tricky. Dapat tak? Boleh. Mana yang geng girls? Come on, the girls, can you do it? Boleh, Doktor. Boleh, sir. Boleh, Doktor. Okay, nice. Okay, now. Sebab pressing part is not fixed, nampak? Dia tak ada ni. Dia tak ada F. Satu assembly kena ada satu assembly dia kena ada yang F lah. Tak ada F dia masalah. Okay, try to move the main body. Try click on the left mouse. Try to move. Can you move it? Try to rotate. Tak boleh kan? Okay, so itulah dia the first theory. Okay. So, the next is, okay. So, kalau ikut cara, okay, if we think just use our brain, kita akan kata, okay, it is quite easy actually to assemble the parts. How? Just drag it near to the parts that we want to assemble and then leave it like that. Kan? Contohlah, okay, this one, drag it over here. Ni kalau budak-budak je fikirlah, okay, like that, move, okay, and then like that, okay, almost there, okay, tu cara kalau kita rasa, okay. Kalau kita fikir, kita rasa, cukup lah ni, okay, dah, assemble, doktor, siap. Macam tu, betul. Okay, tapi yang tu adalah just place the part, okay, not assemble, okay, not made. So, untuk buat part yang betul pasang, macam biasa, we need to use made. Okay, made. Okay, made maksudnya, padankan lah, okay, macam bahasa Melayu padankan. So which part will touch which part,
Which part? We touch this part. Okay, so it is quite easy. Okay, first the mate. Okay, let me introduce you to mate. If you go up, guys, go up and you can see the third icon. Okay, first need to go to assembly tab and the third icon, the name is mate. Okay, so you will use mate to assemble the parts in SolidWorks. Okay, that one is a very important thing to know lah. Okay, okay, first, okay, tengok saya buat Then I click mate here. Okay, I'm gonna get something like this. Okay, we have a lot of mates. Coincident, ada parallel, perpendicular, tangent. Yang ni kena belajar lah. Tak apalah, nantilah kita belajar. Okay. Sebenarnya kita buat pun lagi bagus. Okay, first kali coincident ni maksudnya dua surface bersentuhan. Cium, touch. Two surface must touch. Okay, that is coincident. Let me show you how. Okay, first we're gonna say that ni guys, this face yang tadi need to touch this face. Walah. Okay, dia bagi dah. Nampak? Dia dah lekat kan. So dia dah bawa supaya dua face ni bersentuhan tapi dia tak setting kiri kanan betul ke tidak. Faham tak? Okay. Just dia bawa ke depan. Dia anggap sebagai dua face ni dua face yang besar dan perlu bersentuhan. Settle yang tu. Okay, dia okay, siap mate yang pertama. Dan kalau dah siap, kau boleh klik yes. Meaning that klik dekat sini, ni, dekat tanda right ni ataupun klik tanda right yang kat tepi ni. Ni, yang tu. Pilih mana kau suka. Klik. Okay, mate pertama settle. Nak tahu settle ke tak? Ni, cuba drag yang ni. Still bergerak. Maksudnya masih lagi belum settle kau punya assembly. Okay. So next part. Next part ialah ni. This face will touch this face. And then click yes. Nampak? Nampak? Ada improvement. Meaning that the parts cannot move to the left and right, but it can move up and down. Dapat tak macam saya? Cuba dulu. Dapat. Dapat. Bagus. Okay, sekarang cuba tengok. Try to look at the assembly. What did we miss? What is not sufficient in our assembly? Apa yang tak cukup? Apa yang kita tak kunci lagi? Dia boleh gerak ke atas ke bawah ni. Kita kena kunci yang mana pula ni? Gerakan yang mana? Kalau kau tengok, gerakan ke depan ke belakang dah kena kunci. Tak boleh pergi dah. Betul? Gerakan ke kiri ke kanan, left and right, kita dah kunci. Tak boleh pergi. Tapi atas bawah boleh pergi. So, kita nak kunci tak yang atas bawah? Kena kunci tak? Guys, kena kunci tak? Kena. Kena. So, one of the way to kunci, to lock the movement ialah kita bagi tahu, okay, lubang yang ni, this hole need to be concentric to this hole. Jom saya buat. Okay, kita boleh guna lubang ni sebab nanti dia sepatutnya dia kena jadi macam tu. Dalam dia. Dia kena tak boleh macam ni. Dia kena betul-betul ngam. Okay. So how to do it? Okay, take a look. So make sure this part is lighted into blue. Okay, meaning that it is ready for you to choose the parts. Okay. So first choose this one, yang tu, and then choose another hole, that one. Pop dia hantar. So bila you choose two hole, SolidWorks will automatically pilihkan concentric. Maksudnya bila dua lubang tu nak kena dalam satu paksi, it will choose concentric like that. Okay. So dah dapat, klik yes. So masih lagi menyala ni. So the final yes. Kena bagi the final yes. Klik okay. So sekarang dah tak boleh gerak dah. Cuba buat, cuba gerakkan pressing part tu. Dapat gerak tak? Dah kejung dah. Maksudnya kau punya assembly berjaya. Cuba buat. Dah tak ada gerak dah tu. Dah lekat. Kalau lekat tu maksudnya berjaya. So macam mana, okey boleh? Boleh. Boleh? Okey, pandai. Okey. So saya proceed pada next part. Okey, dah masuk. So next part. Nampak ni yang tadi saya kata kan?
Ni, dua ni lubang. Kalau kita dua lubang, dia akan pilih concentric. Mate yang kedua, tadi mate pertama coincident, dua surface bersentuhan. So the second mate is concentric. Maksudnya kalau ada dua lubang, dia akan buat as macam ada dalam satu paksi lah. Okay. Okay, yang ni tak apa. Yang ni tak apalah. Okay. So the next part. The next part to call is the coupling. Ni coupling. Okay ni. This is the coupling. Okay. So let's go back to our SolidWorks and try to call the coupling. Okay, so open this ni. Ingat tak? Open balik Explorer ni. So try to search for coupling. Ni coupling. Okay, so coupling. Okay, rupa dia macam tu. Macam ni. Coupling, lepas tu and drag the coupling out like that. Okay, dapat tak keluar? Dapat kan? Okay, so coupling, dia kata the first thing is to do concentric mate for the coupling. First, dia kata first concentric mate for coupling, meaning that we need to choose this hole here and then the coupling hole so that it will set into concentric mate. That's the first one. Jom. Okay, pergi pada SolidWorks. So, okay, so first go to mate. Mate up here ni, mate. Okay, mate. And then, okay, then you choose this hole, this one. And then the hole inside the coupling, this one, inside the main body. Okay, nampak? Dia cantumkan dan SolidWorks pilihkan adalah concentric, which is good enough. So, and then you click yes. Cuba drag. See? Nampak? So, bila dah ada satu mate, nampak dia lekat macam tu. So, now you can see that the coupling is rotating. Okay, so meaning that we need to do something to make the coupling lock in this direction. Fix macam ni. So, back to the notes, dia kata, ni. So, choose this hole, and then this hole, and set as concentric mate. So that the coupling will stop rotating. Okay. So, go back to SolidWorks, and then you choose this hole, and then the hole on the main body. Voila. Okay, you can see SolidWorks choose concentric for you automatically. Okay, automatically. So then you click yes. Okay, korang accept that. Okay, nampak? Okay, so sekarang the coupling is in this is locked into the main body and no rotation like before. And then the last one is you need to set the distance ataupun to make sure that the coupling is not moving up and down. Okay, not moving up and down. So what we need to do is, okay, based on the notes, you see it is said that, okay, so add a mate between the top face of the main body and the bottom face of the coupling, and then set the distance. Kena guna ni. This is new mate, distance mate, set as 100 mm. Okay. So go back to SolidWorks. Okay, first kali make sure macam saya ni. Tengok unit kat bawah, saya punya IPS. Aduh, tak tahu kenapa jadi macam tu. Okay. So set sebagai MMGS. Okay. And then the next mate ialah, okay, dia kata at the top of the main body and then at the bottom of the coupling ni. Okay. So we do not want coincident mate. No. We want this one. Distance mate. Bawah tu. Perasan. So choose this one and then key in the direction. So key in the value as 100 mm. Okay. So I'm going to choose this one and then the value from 92 ni saya tukar jadi 100. Ni. Change this one to 100. I click OK. Yeah. Nampak? Okay. Tapi kalau coupling korang ke bawah, tiba it go to the other direction, ni korang kena ambil flip dimension. Tukar. Flip to the other side. Macam tu. So once everything is okay, click yes and then another big yes. Dah final yes orang kata. Okay, so tengok gerak tak? Dah tak gerak dah.
Boleh tak? Dapat tak? Cuba buat dulu. Boleh? Boleh. Boleh. So the girls, boleh the girls. Mana geng-geng girl boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, so settle for that one. So the next is dia kata apa? Company component. Okay. Okay, nak tunjuk korang. Okay, so bila kita assembly guys, there are times that we want to do some correction. Maksudnya you want to repair or edit the assembly punya settings lah. So to do that, orang kata, macam doktor macam nak buang ke, how to edit. Okay, so to do that, you need to go to the left of the screen yang dekat macam history tu. You go down here, you can see there is this mates. Okay, satu bawah satu item namanya mates, and click on the small arrow beside the mates. Okay, voila, you can see there's a lot of mates. Ni yang mates yang kita dah buat tadi. Okay, ni yang kita buat tadi. So, nak tengok yang mana yang betul. Dia tengok, okay, yang ni bila kita klik the first one, dia tunjuk. First one is between apa parts yang menyala. First one between the main body and the pressing part. Untuk yang ni. Kalau second mate, yang kita buat tadi, yang dua ni. Ingat tak? Tepi tu. Mate yang ketiga, yang kita lock lubang ni. Mate yang keempat, antara lubang dua ni. Both holes. Okay, mate yang kelima ni, antara lubang ni. Mate yang keenam, distance. Contoh kata doktor, I want to change the distance of the main body and the coupling. So, no need to make a new mates. Okay, just go here guys. Go here. Macam repair sketch macam biasa kita buat. Go here. Right, go here. Right click and then go up here. Dia kata edit feature. Tu. Edit feature. Ni edit feature. Spam dia buka balik window yang kita setting untuk buat mate. So kesini boleh ubah lah. Boleh ubah. Berapa kau nak? 70 doktor. 70. Okay, 70 enter. Nampak dia rendah sikit. Dia turun. Tu cara nak buat editing lah. Nak modify. Okay. So boleh. So semua dia punya kata history ada kat sini kat bawah. Jadi kau nak delete pun sama. Delete just right click. Okay. Right click. Okay, right click kan. Right click kat sini. Lepas tu ada delete. Ni kalau tiba terlebih mates ke silap. Nak delete. Macam nak delete dia lah. Tu how to delete the mates. Okay. Boleh. Okay. So, next is the adjustable rod. We need to call the adjustable rod. Okay, but kita punya parts provider dah setting. Rod tu ada dua. Long and short. Okay, short and long rod dia kata. Have two configurations, short and long. So, okay, we can try after this. Okay, first kita need to drag out the adjustable rod. Okay, and now we take the long first. Okay, long first. Okay, long and short. Cuba try dulu lah. Kadang-kadang tak jadi SolidWorks baru. Okay, so go back to the draw to SolidWorks and then go here to the file explorer. Ni tepi ni. Okay. And click on that one. Try to find for adjustable rod. Okay, voila, it is the first one. First one. So drag one rod out. Okay. So kita boleh pilih. You want a long rod or short rod? So now we choose the long rod. Okay, choose the long rod. Okay, long. Thank you. Okay. Long rod. Okay, kita bagi kata lagi. Okay, how to assemble the rod? Okay, first kali ni kita kena buat antara lubang coupling dengan rod kita setting sebagai concentric. That's the first one. Second one ialah the top of the coupling and the top of the rod kita setting sebanyak 20 mm. Okay, let's do it. Boleh Ini SolidWorks SolidWorks. Okay. First go up here and choose mate. Okay, click on the main and then click on the rod ni, on the surface ni curvature side. Okay, on the rod and then click on the hole
of the coupling. Voila, we get that. Okay, so yang ni betul. Kita terima. We say okay. Okay. So now we can see that the rod is moving up and down. So we need to log the distance. Okay, the distance. So next is we choose the top of the rod here and choose the top of the coupling. But SolidWorks will automatically choose coincident for you guys. Okay, but we don't want this one. We want the bottom of the distance. Okay, distance mates. Okay, so what we're gonna do is we choose the distance mate and we set the distance as 20 mm. Then we click enter, and then you can click another enter or you just click on the OK button. So final OK, voila. Dapat. Nampak? So the rod is not moving. So boleh tak dapat? Macam mana boleh? Boleh kan kawan? Boleh tak? Doktor, saya tak dapat. Tak dapat semula Okay, saya buat semula. Okay. So okay, kata saya buat semula. Macam mana nak buat semula ni? Saya pergi balik ke saya punya mate, saya buang. Satu ni, mate kedua, delete. Yes to all. Okay, sekarang rod saya dah free. Okay. So panggil rod macam biasa, tarik rod keluar. So mate yang pertama adalah, okay, click on the mates, macam ni. Click mate. Okay. So klik dia punya tepi rod ni, bahagian melengkung, the curvature side, and then click, and then click the hole inside the coupling, the hole. Okay, you can get that one. So click yes, and then okay, sekarang dah ada, dia boleh guna atas bawah, tapi kiri kanan dia atas bawah aje, kiri kanan tak boleh. Jadi kita kena setting berapa dia punya, nak kena lock atas bawah ni. Okay, so click on the top of the rod yang ni. Lepas tu click on the top of the coupling. SolidWorks akan pilih coincident. Okay, coincident. Tapi kita tak nak, kita nak bawah ni. Kita nak dekat distance. Okay, so click on distance. So set sebagai 20 mm, 20. Dan klik enter. Enter lagi. Enter. Dah dapat. Boleh tak? Okey, dapat. Alhamdulillah. Okay, kalau lain tak dapat bagi tahu Okay, sekarang sama juga, ulang balik adjustable rod tapi buat untuk short. Okay, short rod. Okay, so kita pergi pada explorer tepi ni, nak panggil part seterusnya yang ni. Lepas tu kita ambil adjustable rod juga, sama. Okay, tarik adjustable rod, tarik keluar, dan yang ni kita pilih short. Okay, short rod. Okay, pilih short. Klik OK. Voila, dapat yang pendek. Okay, you're gonna get the short one. Okay. So how to assemble? Same as before. Same as before. Okay. First we go to mate, and then we choose the curvature side of the rod here, and then we choose the hole inside the coupling here, over here. Voila, dapat. Okay. And then you can click yes. And then you need to choose the top surface of the rod and then the top surface of the coupling. But SolidWorks will set the mate as coincident, but you don't want that one. You want this one. Kita nak distance. Okay, we want distance mate. So choose the distance and set the distance as 20 mm. Okay, now you get it. Okay, dapat je saya. So what you're gonna get is a short rod and a long rod. And it is fully assembled, meaning that it cannot be moved. It is fixed. Okay, everything is fixed now. Okay, so boleh dapat tak? Ada soalan? Boleh? Boleh?
Okay, so next part yang dia minta panggil ialah bolt 1. Okay, bolt 1. Okay, so bolt 1, we need to take out 6 bolt. 6 bolt 1. But we will learn how to do the copy. Copy means that kita tekan control key while dragging the instance. Jom saya ajar, jom. Buat jom. Okay. So go to the file explorer and then find bolt 1. Ni. The second part, bolt 1. Okay. So drag one bolt macam tu. Okay. Sekarang kita nak 6 bolts. Kita boleh ambil 6 kali, tapi itu cara yang tak betul lah. So what we can do is hold control on your keyboard, tekan control dan klik on the ni, control pergi kepada part tadi, kita klik drag. Control, drag. Tekan control pergi pada part, klik ni. Okay, control, tekan control, go to the part and then click on the right button, hold, drag. Cuba buat. Nampak? Dia akan dia punya clone macam Naruto tu. Ting 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 dia keluar. Cuba buat. Cuba buat. Jaya tak? Ini boleh Boleh tak buat copy parts? Korang okey tak? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Bagus respon. Okey. Sekarang kita masukkan mating, tapi ada cara mudah. Nama dia adalah Smart Mates. Oh, change transparency, tak apa. Okay, previous view. Okay, sekejap. Okay, ada apa? Oh, tak ada cerita Smart Mates. Okay. Smart Mate ni best. Maksudnya kita kena tekan alternate key. Okay. Saya cerita, okay, ikut logik akal, kalau nak pasang bolt ni, kita kena buat dua kali mates. First match is for the curvature part ni. Another one yang buat ni, yang ni untuk rapat dengan body. Tapi kalau kita ada smart mates, kita boleh buat lagi laju. Tengok dulu. First, ni bolt yang saya nak pasang. Okay, one hand on the alternate button. Hold alternate button kat keyboard. Mouse jangan tekan apa-apa dulu, bawa rapat kepada tengkuk bolt dan klik sekali sampai dia klik dengan drag klik dan drag dan hold mouse button belah kiri sampai jadi loop sinar macam ni. Okey, semula. Okey, dengar dulu. Alternate tekan hold mouse button biar dulu, dan bila kau jumpa dapat tengkuk ni. Tengkuk bolt ni macam ni, okey. Okey, tekan dekat mouse tu button kiri dan hold sampai jadi loop sinar macam ni. So nak zoom in zoom out. Okey, sekarang tangan alternate tengah hold, left mouse button tengah hold. So lagi satu jari main dekat roller mouse macam saya ni. Okey, roller ni zoom in zoom out. So bawa kau punya part pada lubang yang kau nak pasang ni, lubang dia. Ni. Pop, lepas. Nampak. Semula. Okey, dia tu pasang automatik. Siap tu dua-dua mates. Tak percaya? Tengok ni. Mate ni siap dua. Mate pertama dan mate yang kedua. Nampak? Automatik. Okey, semula. Okey, jangan sibuk buat. Tengok dulu. First kali besarkan parts tu. Satu jari pada alternate button. Dan satu jari, okey, standby dulu. Mouse bawa kepada tengkuk punya bolt ni. Dan tekan button key dan hold. Sampai dapat loop sinar macam ni. Okey. So, dah loop sinar macam tu. Guna mouse punya roller, zoom out. Dan pergi pada lubang mana kena, zoom in kat lubang tu dan pasang terus sampai macam saya ni. Pasang kat tengkuk lubang tu, jangan pasang kat dalam lubang macam ni. Dan lepas semua. Berjaya. Cuba buat. Nama dia Smart Mates. Memang best kalau pandai. Cepat. Cuba. Tak boleh bagi tahu. Cuba buat.
Okey tak? Boleh tak? Okey, boleh. Boleh? Ha, yang lain macam mana? Okey tak? Ada yang masalah tak? Mana gegel? Okey, gegel boleh tak? Mana Okey, gegel? sir. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi saya demo Yang ni kalau pandai memang hebatlah kau orang, okey. So, ulang lagi sekali, alternate, pergi pada ni, klik hold. Dan pergi pada lubang. Okey, sekarang cuba buat untuk semua bowl. Cuba untuk semua bowl. Okey. Kalau lagi power kau pusing. Lagi power kau pegang 3 benda dah kau pusing. Tu saya respect kau boleh buat. Cepat. Okey. Lagi power. Kau buat sama kau pusing. Okey, kau rotate. Ni bawa. Okey, so pegang semua. Lepas tu hold, tekan dekat roller, pusing. Macam tu. Siapa boleh buat masa respect. Okey. Sudah saya respect. Okey, pasang semua 6-6. Alhamdulillah berjaya. Okey, cuba. Cuba. Ambil masa, cuba pasang. Okey, cuba. Okey, hebat, pandai kau orang. Cuba. Ambil masa. Okey, buat. Macam mana boleh? Jadi tak? Boleh? Boleh. Boleh? Boleh, sir. Boleh. Okey, nice. Okey, nak tunjukkan satu skill lagi. Okey. Sekarang kadang-kadang bila kita parts ni sebenarnya produk ni agak simple. Okey, what if you want to change the transparency of parts or some parts? Okay. Every part, for example. Okay, yang ni pressing part ni. Okay, kita nak tukar jadi transparent, maksudnya halimunan. Okay, so how to do it? Ni, pergi pada part, click on the part, right click. Okay, right click on the part. And then you can try to find, okay, if you click the eyes, part tu hilang terus. Hilang tu tak hilang tapi dia tak nampak. Okay, try to do that one first. Okay, click pop, hilang. Cuba buat, hilang tak? So, kalau hilang jangan cuak sebabnya parts tu ada. Cara nak adakan balik ni, dekat tepi ni, tepi belah kiri ni, ada satu part tiba colornya lain. Yang tu yang hilang tadi. Yang semua kuning kan, tiba yang lain-lain semua ada satu putih. Yang ni yang hilang. So apa kita pergi dekat dia, klik kanan dan kita klik mata ni balik. Klik mata ni balik. Ada balik. Okay. So yang tu nak hilangkan parts lah. Okay, bolehlah kacau kawan-kawan korang nak kena benda kan. Suka kau lah, okay. That one is to make the part just completely gone. So how to make the parts invisible or change the visibility of the parts, okay? So you right click, the same thing, and you click on the change transparency, okay? Find the change transparency icon and click on that one, okay? Now see, the part is half transparent. Half transparent. Okay.
Half transparent. Okay. Okay. Half transparent. Okay. So to make it back to normal, easy, right click on the parts and then just click change transparency. Oh, silap. So belakang, change transparency, tutup balik. So yang ni pun sama, klik ni, pressing part and unclick on the change transparency. Dapat balik. Boleh dah nak siap dah. Okay. Okay, but sometimes there are some people who like to change colors of the parts. Okay, so you can change the colors of the part. For example, you want to change the color of the bowl. Okay, so click on the bowl and then you go to this icon, a sphere with colors and pencil. Okay, click on that one. Okay, and then you choose the final one, the bold one. Okay, click on the bold one, and then voila. You look down here, you can change the colors. Tukar color. Pilih mana color kau suka. For example, I choose yellow. Voila, all bold become yellow. Nampak? Or maybe you want to change the colors of the pressing part. So click that one, and the same process. Okay, pressing body. Maybe the one is put it as cyan color. Ni. Tukar. Okay, so we can change colors and appearance to make our products looks more interesting. Okay, looks more interesting. Okay, macam itulah cara dia. Bukan tu je, kita boleh letak pattern tau. Oh, pattern tu lawa. Okay, pattern tu lawa. Okay. Okay, next kita akan nak buat sub assembly. Maksudnya kita already half finish, paruh siap daripada assembly ni. Kita nak buat satu parts lain, assemble tempat lain dan kita akan panggil kemudian. Okay. So, yang ni save dulu. So, how to save? It is quite simple. Okay, quite simple. So, go up here. Go up here. Go up here and where's the icon? Icon is gone. Go up here and go to file. Go to file and then click save. Dia macam biasa, save or save as. Save lah. Semula. File and then click save. Wala and then save as lah, senang. File, save as. Rebuild save document boleh. Ni bagi nama. Okay. Flywheel press. Atau bagi nama main body assembly. Main body assembly. And you can see that. Okay. Main body assembly, the parts name, the type is not SolidWorks part, but it is SolidWorks assembly. And the short form is SLD ASM. Yang tu. So then we click save. Voila, pom, simpan. Save all. Okay. Okay, boleh. Okay, now you open a new file. Open a new file. New file and then you click assembly. Okay, so ni tutup dulu. So for this one, we want to call in first we need to call the connector rod. So we choose the connector rod as the main parts, meaning the main part lah. Maksudnya semua part datang kat dia. Okay, it's gonna be the fixed one. Ataupun dia tak suruh declare, biar dulu lah. Okay, tak elak. Kita panggil connector rod. Just call in the connector rod. Okay. So go back to SolidWorks. Okay. And then go to File Explorer just like before and try to call for the connector rod number 3. Ni, call for this part. Take it out. Okay. Connector rod, take it out like that. Cool. Yes. Okay. Panggil dulu, buka. Dapatkan dulu.
connector rod. Okay, connector rod. Boleh? Dapat tak? Boleh, sir. Nice. Dapat. Boleh kan? Okay. So yang kedua panggil rod handle. Rod handle. So click on this one and then try to call for the rod handle. So click on the Flight Explorer. Sorry, Flight Explorer just like before. And then try call for, what do you call it? Rod handle. Yes. Nih, nih. Call for rod handle. Okay, rod handle. And take out the rod handle like this. Okay. Okay. Rod handle. So first we need to assemble the connector rod and the rod handle. So the mate types that we're going to choose is choose this part, and then we choose the part inside the rod handle, and then we're going to choose coincident. Okay, coincident. So go back to SolidWorks here. Okay, first we go to mates. Up here, mates. Okay, mates. And then choose this part, guys. The curvature side of the connector rod up here. And then you rotate a bit, rotate, use the mouse, and then choose this curvature side of the connector rod. Voila, dapat macam tu. Okay, klik yes. Okay, sekarang the next part is okay, the top surface of the connector rod, and then the top surface of the ni apa nama ni yang kedua ni apa tu? Okay, tak apalah. Okay, and then it is coincident, and then click yes. Okay, siap. Tengok apa masalah lagi? Okay, no problem. Dah siap ah. Okay, dah pasang. Okay, dah pasang. Okay, dah pasang. So, final yes. So, finish for that one. Okay, so everything is okay. So, boleh tak dapat yang ni? Sir, saya punya rod handle tu dia boleh rotate. Okay, boleh rotate. Okay, jom tengok. Tu saya tanya tadi, saya punya patutnya boleh rotate. Betul. Boleh rotate. Okay, so when this kind of problem happen, ada satu mates lagi tak siap. Meaning that, yang ni. Kalau kau tengok sekejap kau tengok ni. So, connector rod punya bahagian yang ni. Control 2 ni. Yang ni, dia tak ada mates to any part. So, dia boleh pusing. So, what we're gonna do is, okay, so the third mate, okay, choose the third mate, and then, okay, ini clear dulu, okay, choose this part, guys, this part, and then the flat part of the ni, rod handle. Sampai dapat yang tu. So, dia klik yes, and then ada yes. Okay, so, cuba pusing. Okay, dah fix. Maksudnya, berjaya. Okay. Okay, so next. Dia kata panggil round handle. Round handle keluarkan dan kita kena assemble guna lubang skru. Ni, skru ni. Okay. So, kita go back to SolidWorks. Sorry, not this one. The other one. Okay. So, we're gonna call out the round handle, which is the the second last part. Ni. Okay, bulat je. Macam gelung rotan. Okay. So, pick it up.
like this. Take it out. Sampai dapat. Okay. So, the first mate is for this part. Kita akan mate dengan part yang ni. So that one is the first one lah. So go to mates. Okay. And then choose this part. Ni. This part. And then turn around a bit and choose this part. Pop, dia datang. Belum lagi. Tak siap lagi. Nampak? Okay, nampak? Dia boleh tu kan? Okay. So next. The next mate is the screw. Screw hole. So for this screw hole, we're going to do a concentric mate to this screw hole. Walah. Siap yang tu. Okay. So sekarang, dia boleh pusing. Maksudnya tak cukup lagi. We need to do one more mates. Okay, so the final mates is this screw hole and then this screw hole. Voila, siap. Okay, so try to test, try to make it move. Okay, so it is fixed. So now we are alright, siap. Dapat tak macam saya buat dulu? Boleh? Boleh. Ya, ni girls, boleh tak girls? So the girls, boleh? Ada masalah tak? Tak diam tu maksudnya setuju lah kan? Tak ada. Okay. Dah siap yang tu. So the final parts which is the screw. Guys, we need to call it the screw. Screw 1. So you call one screw and then you make a copy, 3 copies of the screw. Okay, and then you use smart mates. Smart mates. Ni. Okay, jom kita buat. So go back to SolidWorks. Call out the screw. Screw is the final part. Okay, screw final part. Okay, so call out one screw. Letak situ. Okay, and then we need to copy the screw. So click Control on your keyboard. 1, 2, 3. Siap. Okay, siap. Sekarang rotate to the bottom of the screws. Okay, and then try to find the collar. I take this line as the collar lah ni. Ni collar. Okay. So saya ulang balik smart mates. Okay, one finger on the alternate button and hold, and then go to the collar of the screw and click on the left mouse button and hold until it is in change in transparency in the visibilities, and then put where you want to put it. Put here. Settle. Okay. So one more time. So this one, alternate, letak, and choose a hole to put the screw. Tu. Okay, siap. Okay, so buat sampai siap. Cuba buat. Sampai siap. Buat sampai siap. Okay, siap kan? So dapat macam saya. Okay. So anybody who have finished, try to change the color. Okay, change the color. Try to change the color. I want to find for an icon. Because this SolidWorks is quite new. So ada icon yang tak ada zaman saya dulu lah. Dulu ada, sekarang tak ada. Okay.
Sekejap edit mix and edit mix. Okay, not that one. Okay, cuba buat sampai dapat dulu ambil masa. Okay, tak apalah, tak ada. Ritual. Okay, so edit scene. So selection filters. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Any question for you guys? Edit parts, view mix. Okay, I'll handle. Okay. Okay, so pada yang dah siap, okay, pada yang dah siap, kita akan fly press and handle sub assembly. Okay. Okay, so pada yang dah siap, just go to this part and then save. Save sebagai nama dia handle sub assembly. So go to the file like before and then you click save. Save lah kot. Save, okay. Oh, jadi apa ni? Oh, no, I don't want to print. So file and then save. So save all. Sama macam tadi sebenarnya ni kita buat tadi. So rebuild and save document, yes. So tak, nama dia adalah, nama dia tukar handle sub assembly. Ni. HND handle sub assembly. Bagi nama macam ni. Hari ni. And make sure the type parts is the same. SolidWorks assembly. Lepas tu klik save. Buat dulu. Save sampai dapat. Okay. Boleh? Boleh tak berjaya save? Boleh? Cuba save dulu. Okay. So boleh proceed tak? Boleh. Boleh. Okay, nice. Okay, sekarang kita nak pasang. Okay, ni dah save, tutup. Tutup. Okay, sekarang we want to assemble, or we want to call the handle sub assembly into the main assembly. Okay. So first make sure that you have this part like mine. Okay, macam ni, product. And then go to the file explorer. Go to the file explorer. Okay. And then try to find where did you save the handle sub assembly. Siap, mana saya save tadi? Oh, aku dah pening. So saya buat check balik mana saya save tadi. So handle sub assembly dekat dalam lecture material. Okay, so I go back to my SolidWorks. So under lecture materials ada satu nama handle sub assembly. Mana? Ni. This is where I save my handle sub assembly. Okay, so find where you save the handle sub assembly. Okay, like mine. Okay, and then try to drag the handle sub assembly out. Keluarkan. Okay, drag handle sub assembly. Keluarkan. So meaning that you have two assemblies. The first assembly, which is the main assembly, and then the second assembly is the sub assembly. Okay. So saya nak ulang balik, bila kita dah pasang sesuatu kat tempat lain, bila kita bawa kemari, kita panggil dia sub assembly. Okay. So this one is good for making a very complex products lah. So meaning that we do not need to assemble everything in one space. We can assemble everywhere. Maybe that your friend assemble this part somewhere in his computer,
and you do this on your computer, then you can try to assemble everything together. So you call the sub-assembly. Okay, sub-assembly. Okay, like this. Okay. So you say that, okay. Dia kata jarak, okay. We're going to use 2 mates for the sub-assembly. First, we're going to do the concentric mates. Nih, from this hole and this curvature side, concentric mate, dia kata. Okay. So the next one, dia kata kita akan guna distance mate. Okay. The top part of this and the bottom part of this, and the distance is 100 mm. Okay, 100 mm. Okay, so we go back to SolidWorks. Okay, first we're gonna go to mates. Ni nak pasang mates. Okay, and then we choose this part. Ni dalam ni, this part, and choose the curvature side of the road, tak ingat. Okay, ni. Okay, we get that one. And then click yes. Settle. So then, nampak dia boleh pergi atas bawah. So we need to lock the up and down direction. We need to put a distance so that it will be fixed. Okay. So choose the top part of the coupling and the bottom part of the sub-assembly here. And automatically SolidWorks will choose coincident. Tapi we don't want this one. We want the distance mate. Okay. So click on the distance mate and set the distance to 100 mm. And then click yes. Okay, so now the assembly process is completed. You can spin. Okay, this one, okay, it should be spin. Okay, you can spin. Okay, spin this one. Okay. Sudah boleh? Siap tak? Jaya tak? Cuba spin. Okay, cuba spin. Okay, boleh. So next, sometimes bila kita buat mates, kadang-kadang pasang tu tak ngam tau. Kata interference. Okay, sometimes the hole is too small, but the parts need to go inside is too big. Okay, sometimes ada problem. So kita kena buat satu analysis to know whether the mates okay ke tidak. Okay, the mates okay ke tak. Okay, so we need to do some evaluation, guys. Evaluation. So to do that, first we need to go to evaluate. Evaluate. Okay, what we're gonna do is the interference detection. Interference detection. So finding interference between static component is the assembly is the job of interference detection. So misalnya kalau ada yang berlanggar ke, not fit perfectly ke, okay, so dia boleh detect. So kita kena repair lah. Ni dia punya ni. Ini simbol. So bila ada yang ni, kena buat. So bila parts masuk dalam production, dah siap, nanti tak boleh pasang. Okay. Okay, tak boleh pasang. Jadi kat sini terus kita ambil atas ni. Interference detection. Okay. So click on that one. So kita dah choose main body assembly. Okay, main body assembly, this one, meaning everything. Okay, and then you choose calculate. Calculate. Oh, ada interference. Nampak? Ada 5 interference. Okay. Kita check one by one. The first one, bila kita check, when we click on the first one, nampak kat sini interference. Maksudnya, parts ni, maybe we need to add some fillet kat tepi ni. Kan? Fillet. The second one, sama juga, the same thing. Ni, dia langgar ni. So we should add some fillets, okay, to our parts. Okay.
The third one. Oh, kau sini. Ni ada sikit lagi. Okay, berlanggar ni. Okay. We need to modify the parts. Okay. Modify the whole. Yang ni apa? Sama. Modify. Yang ni apa ni? Last one. Oh, this whole. Tak kena. So, for example, kata alamak dah jumpa interference. Okay. So, okay, let's do some modification. So, bila dah jumpa salah, kita kena buat repair. So, how to do it? Contoh, this part kita nak tambah dia punya jadi fillet. So, right click on the parts. Okay, right click on the parts. And then we can go to edit parts. Ni. Edit parts. So, bila kita klik yang ni, Solidworks akan pergi pada file parts tu. Kita boleh modify. Okay. Edit part, dia buka yang tu je. Okay. So, dia tukar balik. Nampak dekat atas ni, tadi assembly punya function. Sekarang dah tukar kepada parts punya function. Nampak? Features. Yang tadi kan. Dah tukar. Mana ada assembly, mana ada evaluate, tiba keluar ni. Feature, sketch ni macam kita yang minggu lepas lah. Yang kita lukis kan. So, what we're going to do is we want to put a features. Edit component. Sorry. Go back. Alamak. Right click, edit component, edit part. Okay, so first we want to put some tadi apa tadi? Kita nak masuk fillet. Fillet. Okay, fillet. Okay. So click on fillet. Okay. And then we will choose the first type of the fillet, constant size fillet. Okay. So click on this one. But it's too big. Try bagi dia 5 lah. Okay, 5 mm. 5. And then also on this side. 5 juga kita bagi. Okay, 5. Nampak? Boleh repair on the spot. Okay, Solidworks dahsyat. So, bila dah siap, klik yes. Yang atas ni. Maksud nak repair lah. Klik. Dan, okay, dah siap. Lepas tu, matikan icon edit component ni. So, nak balik pada assembly. Okay, matikan. Voila. Check. Okay. Sekarang, check balik interference detection yang tadi. Ada problem lagi tak? Interference calculate. Okay, so tepi dah tak ada. Nampak? Settle masalah. Settle masalah. Sekarang masalah yang simple sikit. This part. Dia belaga. Ini apa kata kita besarkan sikit lubang dia. Besarkan sikit lubang dia. Okay. So, tutup dulu. Okay, tutup dulu. Okay. So, this part sama juga. Cuba buat. Cuba korang edit part. Edit part. So, silap kat sini tadi. So, this hole. This hole from these guys. Okay, this hole. Bila kita klik, dia keluar macam ni. So, maksudnya ada sketch yang kita kena repair. Nampak ni? Klik dia keluar sini. Kata alamat tak cukup besar ni. So, kita boleh buka sketch ni. Ni. Right click on the sketch. Lepas tu, edit sketch pasal lubang tu. Edit sketch. So, instead of 15, why don't we change to 15.05, for example? Tambah sikit je. 05. Ni. Besarkan sikit. Yes. Okay. Dah siap. Okay. Go back. Yes. And then keluar balik daripada edit component ni. Keluar. Okay, dah buat. Run another time. Interference detection. Okay, klik. Klik and then calculate. Okay, dah tak ada. Yang ni, dah tak ada. Sekarang yang ni tinggal. Ini nak repair macam mana? Kita kena fikir. Sama ada kita kecilkan dia punya ni, potong sikit. Ataupun kita besarkan sikit lubang yang atas ni. Biasalah besarkan lubang lah. Contoh kan. Contoh kata, oh this one. Okay, I think I need to change the dimension of the hole inside here. So right click on that part and then you go to edit part. Nampak? Ni problem ni nampak tu. Ni. The hole ada problem. Okay. So go to hole. Nampak? Yang tu yang bermasalah. So tengok sketch dia. Tu caranya. Nampak ni. Kenapa sketch dia pelik? Okay. So kat sini lah kita kena play around main. Mana nak ubah ni? Kenapa sketch dia jadi macam tu? Ni. Ada 2. Okay, tengok sini lah.
Okay, tengok sini. Apa masalah? Mungkin kata, okay, no problem for this one. So, what if kita, okay, maybe this one. Ni 42, ni. Ni, jarak ni. Mungkin ada masalah. This one. Try to make 42.45. Tukar. Apa jadi? Jom. Tapi tak tukar ni. Cannot be changed. Okay, what if we change this one is 60. Okay. 45. Or maybe this one. Okay, the big one, we change the dimension to 60 point. Ni mungkin kat sini. Kita boleh kacau ni. This part. Okay, 60.05. 60.05 atau 0.02. Sikit je kita buat. Sikit je, sikit. Bit by bit. Okay, dah tu siap. Kita yes. Try keluar. Rasa masalah lagi sebenarnya. Jap. Close. Okay, so. Okay, what's wrong? Okay, ada masalah. Okay, mates kacau. Okay, mates kacau. Okay, rod handle and mates. Ini tak boleh buat. Langgar. So, that mates kita modify balik. So, missing. Missing faces. Okay, missing faces. So, kita clear selection. Okay, tak apa, jalan dulu. Okay, kita tutup mates dulu. Okay, sekarang mates kita buang dulu. Concentric. We delete the mates. Okay, delete. Successfully error. Yes. Okay, so okay, we need to look it. Okay, extrude having problem too. This one. Okay, so take a look. Edit part. The building errors. So it should be okay. This one. So kena tengok lah. This one kat extrude intersect the model. Okay, so kena tengok lah one by one. Apa dia punya masalah? Masalah. Oh, intersect. Besar pula. Okay. Intersect. Okay. So, kalau kita rasa alamak susah pula lah yang tu, tak ada masalah. Kita just Ctrl Z. Okay. Ctrl Z dan kita change back the dimension. Tadi kan, yang ni kan. Kita go back to the part dan kita fikir cara lain. Kadang-kadang dia punya ada yang kita tak boleh nak ubah. We need to change something else. Okay. So, wait. So, this is the part. Okay. So, I choose edit part. Oh, sorry. Not change transparency. But I choose edit part. So, this part tadi ada masalah. So, go back to 6000. Okay, yes. Okay. So, macam itulah cara dia. Pusing-pusing balik. Okay. Pusing-pusing balik. Still having problems. Okay. So, cut extrude. Okay, so still having problem. So, kena tengoklah kat mana. Troubleshoot sampai jumpa. Okay. So, that is how. Yang ni mungkin takes longer time lah untuk buat. Macam tu lah. Cari. Okay, cari sampai jumpa. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Guys, ada soalan tak? Untuk ni. Ada soalan tak? Okay, boleh. Tak ada. Okay, sekarang bila kita dah siap, okay, dah siap kita punya ni kan, kita nak hantar kepada orang. Maybe we want to send to our friends. Okay, some people, yang ni kalau kita save sebagai assemble ni kan, kalau kita save, tengok kan, kalau kita save sebagai, contoh kita save kan, save, sorry, apa benda ni, okay, silap buat drawing pula, sekejap Okay. Okay, sekejap Ni, kalau file save macam biasa, okay, kita boleh save. Okay, boleh save. Tapi kalau kita hantar file yang bila kita dah siap kan. So kita dapat a file like this, main body assembly. Apa nama tadi? Tak ingat. Okay. Kalau kita bagi file tadi assembly, full assembly. Ada nama dia kan. Okay, so saya bagi nama semula lah. Okay, so no. Okay, so file, okay, save as, okay, saya bagi tukar nama, flywheel assembly 1, for example. Dah siap semua ni kan.
Okay. Assembly1, saya save. Okay. So the file that I gonna get is something like this. Flywheel assembly1. Ni file ni. File ni kalau tengok punya details, sekejap kalau tengok detail, oh pening lah yang baru ni. Option, so properties, okay. Dia punya file jenis SolidWorks assembly. Tapi kalau kita hantar just this file to our friends, kalau kita hantar yang ni je, kawan kita tak boleh buka. Sebabnya untuk hantar file assembly, kita kena hantar file yang ni, this file, dengan semua parts punya file, barulah orang sana boleh buka. Meaning that, kalau awak hantar project atau assignment kat saya, awak hantar just this file, flywheel assembly, saya tak dapat buka. Dia akan jadi kosong. Kosong. So awak kena hantar apa? Awak kena hantar file ni dengan semua parts-parts yang awak guna. Ni. Semua parts ni kena hantar juga. Faham tak? Faham tak maksudnya? Faham. Okay. So parts yang assembly dengan part yang file semua kena hantar. Baru saya boleh buka dan boleh view awak punya assembly. So bila macam tu, SolidWorks dia perkenalkan satu function yang benda pack and go. Tengok file. File batu bawah ni ada satu nama pack and go. Ni. So yang ni, bila awak pilih yang ni, SolidWorks akan buatkan satu folder. Dalam tu dah letak siap-siap assembly punya file dengan setiap part semua masuk satu folder. Jadi awak bagi folder tu awak zipkan, hantar orang folder tu je. Nanti orang tu boleh buka. Okay, so pack and go, okay, file, pack and go, okay. So dia keluar macam ni. Okay, so in this folder, yang ni yang dia akan masukkan. Semua-semua ni. Nampak? Dia dah buat siap-siap ni. Sub-assembly punya file pun dah masuk. Okay, and go. Lepas tu nak letak kat mana? Okay, nak letak kat mana? Awak browse lah. Okay, nak letak kat mana? Lecture material. Boleh lah ni. Letak. Select folder ni. Dah, select folder. Okay, so dah siap yang ni. Lepas tu kalau ada drawing boleh masuk lah apa-apa yang nak masuk yang atas ni. Okay, kalau kita ada buat drawing ke masuk lah apa-apa yang ni. Kalau ada simulation ke pilih yang mana. Okay, so dah siap tu save lah. Save lah. Okay, full folder structure. Okay, flatten single folder. Single folder lah. Okay, dan klik save. Save to folder zip file. Folder dulu lah nanti kau keliru. Save. So dia kata lah save to yes to all. And then yes. So perasan bawah ni tak? Nampak dia tengah buat bawah. Tu. Nampak dia tengah buat. Yang ni. Okay. So yes. Dah siap. Jadi dalam komputer kau orang, kau akan dapat lecture material satu folder mana ni tadi ngaco. Okay, so which one is the folder hilang ni. Sekejap dia ada satu folder dia masuk semua. So not this one. Ke silap lah. Saya semula mana tadi? So file pack and go. Okay, so yang ni folder dia browse. Okay, kena hantar lecture materials. So folder ni kita nak ambil. Okay, so select folder. And then kalau zip file jadi mana? Zip file boleh kot. Okay, zip file boleh dan save. Tunggu kejap. So we go back to the folder. What we're gonna get is okay, sorry. Ni ada. Flywheel assembly 1. Masuk semua. Masuk semua. Okay, so buka balik OneDrive. So kejap. So dia dekat lecture materials. Okay nampak. Ni dia. Flywheel assembly 1. Ni. Akan satu zip file. Tadi saya save kan, semua jadi ni, nampak? Dia terus masuk semua, tak cantik lah, jadikan dia zip file lah, zip file. So, bila klik zip file ni, dalam tu ada semua yang kita dah masukkan. So, zip file ni yang awak hantar kat saya ni. This zip file yang awak hantar kat saya. Okay, saya buat semula Semula. So, dah siap, semua dah siap. So, klik atas, file, and then go pack and go. Ni, pack and go. Okay. File pack and go dah keluar. Lepas tu kat sini awak ambil save to zip file lah. Okay, the safest way lah.
Save to zip file. Nak letak mana zip file contoh kita kata. Apa kata letak dekat desktop lah contoh. Zip file. So file name apa? Assembly flywheel. For example, zip file. So dia punya save as type pun zip. Okay, nama letak dan kita save. Dan we just go save. Tunggu dia akan buat. So bila kita pergi pada desktop. So nampak ada nama. Ni dia flywheel assembly flywheel. Okay. So klik. Ni semua part yang ada. Jadi kalau awak hantar kat saya assembly flywheel ni, saya akan dapat buka, dapat view awak punya assembly. Maksudnya ada markah lah. Ada markah lah. Tu bendanya. Okay. So itulah cerita dia. Okay, cerita dia. Okay. So setakat ni ada soalan tak? Sebelum saya... Ada soalan ke? Okey, sambil-sambil tu nak bagi tahu dekat author saya dah masukkan satu assignment individu. Maksudnya assignment individu, alamak tak blended lagi malunya. Okey, assignment individu. So kat situ nak minta awak buat flywheel press ni balik dan hantarkan saya. Hantar ni. So please complete flywheel press assembly, submit your work here. Okey, nak refer balik lah. Dekat learning material semua dah ada. Saya dah masukkan lah pasal-pasal tu. Okey, dah ada. So buatlah seminggu lah. Buat-buat kan. Buat-buat. So berkaitan projek, ada yang tanya tadi. Alang-alang saya buka balik. Saya dah tengok itu. Kat mana Dr. Helmi Taruk So projek. Okay, so projek. Markah keseluruhan. Group information guideline. Okay. So project instruction. Okay, so ni dia punya project instruction. Okay, so project nak buat apa? So boleh carikan kawan lah siap-siap kan. Saya tengok apa orang. Okay, so kena guna SolidWorks Student Edition. So sikit. Ni guys, okay saya briefing sikit project lah. So SolidWorks Student Edition, kena guna SolidWorks. So product need to be designed, have lecture. So awak akan tunjuk saya dah nak lukis apa. Product design need to have lecture of approval first. Number of parts. Minimum number of part 5. Minimum. Maximum group member 5. Okay, maximum 5. So complete project report must include the apa yang kena ada kat bawah ni. Okay. So kena ada ni lah. Tengok dia kata kena ada apa. Dia kata kena ada group intro, ada pembagian tugas, kena ada objektif. Apa objektif projek ni, scope. Produk awak pilih kena ada description, lepas tu kena ada specification produk. Kalau tadi awak pilih stapler kan benda kan. Lepas tu apa design improvement awak nak buat dekat produk tu. Dia ada produk sedia ada. Lepas tu kena cadangkan improvement. Kena measure parts. Kena buat sketch. Lepas measure kena sketch dulu pakai tangan sebelum lukis. Okay. Lepas awak dah tengok produk, awak lukis pakai tangan. Okay, dimension. Dia macam orang buat baju lah. Kan ada sketch kan. Contoh berapa-berapa kan. Discussion, conclusion, reference. Okay. So untuk modeling kena ada ni. Kena ada minimum 5 part modeling, assembly modeling, exploded view, animation ni saya ajar nanti. Exploded view animation. So kena ada detail drawing saya ajarkan dia. Drawing, assembly detail drawing, kena ada build of material, kena ada static study simulation. Kena ada simulation lah. So kena buat presentation juga. Okay, presentation ni tak semesti korang kena cakap. Kau boleh buat animasi ke apa kan. Okay, kena buat animasi ke apa kan. Tapi tengok penyelaras lah. Lepas tu kena ada cerita. Apa design improvement kau buat dekat produk sedia ada. Lepas tu quality of modeling macam mana. Cerita pasal animation. Pasal simulation. Lepas tu organisasi dia. Kena tunjuk. Dia jumpa kena ada orang kata bila buat meeting. Kau kena ada macam catatan. Minit mesyuarat. Minit mesyuarat apa minggu ni buat apa, atau perjumpaan minggu ni buat apa, perjumpaan yang kedua minggu ni buat apa. Kena ada gancat, kena ada Q&A. So kena hantar soft copy lah. Soft copy dia apa nak kena hantar? Report macam biasa.
Report guna Microsoft Word apa? Word tu lepas tu modeling lah. Modeling SolidWorks kena hantar, yang kau buat, lepas tu yang PDF drawing dia, lepas tu presentation. Okay. So itulah dia projek-projeknya. So setiap kali korang buat perjumpaan, ni saya akan bagi sekejap lagi lah, dia akan ada, kena ikut tesis format UTHM ni. Ni boleh Google, kan saya bagi juga dalam author. Lepas tu setiap kali korang buat perjumpaan, kena buat ni lah, minit mesyuarat. So ada markah ni. Ada markah dekat minit mesyuarat. Okay. So kena beritahu lah. Jumpa hari apa, pukul berapa, kat mana. So siapa yang datang, siapa tak datang, kena bagi tahu. Attended berapa orang, orangnya, tak datang berapa orang. Lepas tu apa yang kau bincang kat meeting tu, agenda-agenda dia. Ceritalah ni, cerita-cerita bagi PIC siapa. Contoh pembagian tugas lah, PIC bila due date dia. Ni buatlah. Apa benda, contoh sketching untuk part 1, siapa PIC, Mamat. Due date bila. Agenda 2 ni benda bincang lah. Bincang, lepas tu prepare by, ni check by saya ni, saya akan check lah ni. Macam tu. Ni Gantt chart pula. Gantt chart ni maksudnya daripada korang punya agenda, apa benda bila siap. Dia boleh tengok contoh. Kat internet ada Gantt chart. Buat je, asal ada saya okey je. Okey, Gantt chart. Okey, lepas tu ni project report template. Ni, template report. Dr. Helmi dah bagi. Okey, dia punya muka depan. Dia punya format dia macam mana. Orang punya tesis, apa nak kena ada. Ni refer ni lah. Template ni maksudnya bila dah ada word ni, korang tukar-tukar je dalam ni, tukar-tukar je. Boleh guna. Okey, boleh guna template dia. Dia macam format lah. Macam ni. Okey. So nanti saya bagi ke dia semua ke author. Yang dua ni panduan penulisan tesis. Ni UTHM punya tesis writing lah. Ini baca lah. Nak rujuk. Okey, rujuk. Okey. So itulah bendanya. So saya akan bagilah. Okey, dia punya example group project. Ni. Apa sini-sini korang pernah buat. Okey. Apa dia pernah buat. Contoh-contoh kan. Kita akan bagi juga dekat author. Kau boleh tengok lah. Oh, slow lah internet. Ni. Siap now ni. Ni. Oh, yes. Okay, so macam tu lah lebih kurangnya. Okay, so saya akan bagilah kat korang tengok. Okay. Contoh dia. Okay, jadi setakat ni ada soalan tak? Okay. Ada nak tanya ke apa-apa? So saya tutup dulu. Okay.
So, okay, rasa tu je untuk hari ni. Nanti saya akan share. So, sekarang boleh bincang siap-siap lah pasal grup projek. Satu grup 5 orang. 5 orang, carilah part-part yang dia kata minimum 5 parts kan. Tapi 5 part tu kena part yang gempak-gempak lah. Takkan seteru je kan. Kau nak buat mesin rumput ke apa kan. So, boleh bincang lah antara korang. So, cari 5 orang. Cari 5 orang. Lepas tu, dah masa terdekat ni, kat WhatsApp. Cadangkan kat saya lah. WhatsApp saya, doktor boleh tak nak buat, nak lukis produk ni. Saya tengok kalau okey lah. Macam tu. So, sekarang ada soalan tak? Dekat pukul 4. Oh. Tadi udik ni bila? Tanya je apa-apa, jangan segan. Ada soalan korang? Udik. What do you did? Biasa ujung sem. Tapi saya kalau saya punya student, biasa saya tarik lagi lah. Kita pun terlambat. Saya pun sibuk je kan. Jadi saya akan lebihkan sikit lah due date untuk korang. Kadang-kadang masa minggu kedua final ke kadang-kadang. Yang tu lah. Ni saya runi lah dengan Dr. Helmi. Saya pun kan dah tak sempat. Jadi kita cuba tarik sepanjang mungkin lah untuk korang punya due date. Ada apa lagi tak? Ada soalan? Ada. Ada So nampak jadi boleh lah cari group member 5 orang. Dan buatlah meeting pertama kan, rekod dalam minit mesyuarat tu kena ada untuk kau punya dia markah. Dia nanti dia minta tau untuk ujung-ujung sem dia minta je saya kena tunjuk lah. Bukti kau orang jumpa dengan kawan. Kalau meeting online pun tak apa. Tak sebenarnya kena meeting face to face, tapi kalau nak jumpa dalam Google Meet pun boleh. Kau nak buat WhatsApp group punya meeting pun boleh, ikut kau lah, tak kisah. Sekarang pun dah fleksibel kan. Nak meeting kat kafe pun boleh, ikutlah. Kat McDonald Muar ke, suka hati kau lah nak jumpa kat mana. Okay. Itulah, jadi apa-apa lagi ada tak? Ada apa-apa lagi nak tanya? Katanya WhatsApp je lah. Okay, WhatsApp je. Jangan segan, nanti saya share recording untuk hari ni, saya share kat korang. Korang boleh rujuk lah nanti. Okay. Dan banyak juga kuliah yang kita dah terlepas. Jadi saya akan buat video lah. Video saya akan bagi pada korang. Korang tengok lah. Kat rumah dah ada sedikit tugasan lah. Baby man, kenapa? Apa nak tanya? Tak ada. Itu je nak cakap. Yang lain macam mana? Ada soalan lagi tak? Yang lain? Mana geng-geng gegel? Diam je. Tak ada, doktor. Okey, jadi saya tutup kita punya kelas. Okey, saya tutup dulu. Kita jumpa kemudian minggu depan. Kalau saya kena pergi mana-mana, saya akan buat kelas online ataupun saya akan buat video, korang buat lah. Dan saya akan ganti balik lah video kelas-kelas dulu yang saya terlepas, jadi korang boleh tengok. Okey, kalau ada apa-apa tanya. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sebab hadir. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah nasional.